Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi saya akan sambung pada bahagian isi yang ketiga, iaitu langkah-langkah British dalam mengekang penyakit kusta di Tanah Melayu. Yang ketiga, penubuhan pusat kawalan kusta di Sungai Buloh. Jadi penularan penyakit kusta yang semakin teruk ni telah menyebabkan British membina beberapa pusat kawalan kusta. Dan pusat kawalan yang paling terbesar yang berjaya dibina oleh pihak British adalah di Sungai Buloh. Dan ia kedua terbesar di dunia selepas satu yang berada di Filipina, dan dirasmikan secara official daripada tahun 1930. So pusat kawalan kusta Sungai Buloh ini ditubuhkan untuk memberi kemudahan asas yang lengkap kepada pesakit-pesakit yang mana sebelum ni mereka ditempatkan di pusat-pusat lain seperti di Setapak dan Kuala Lumpur. So di pusat-pusat lain kehidupan mereka seperti tidak diberi layanan yang baik lah oleh pegawai kesihatan. So ada di antara mereka yang terpaksa menggunakan dadah untuk menghilangkan rasa sakit. So di pusat ini juga pesakit akan dilayan dengan baik dan terurus, dan ubat-ubatan yang diberikan semuanya mencukupi. Dan pembangunan yang ada di pusat ini juga jauh lebih moden daripada kawasan-kawasan lain. Kebersihan pun agak terjaga dan selesa. So pesakit-pesakit yang berada di pusat kawalan kusta Sungai Buloh ini menggelarkan pusat ni sebagai lembah harapan untuk mereka. Sebab pusat kawalan ni dia memberi satu harapan yang baru lah untuk pesakit-pesakit ni. So macam kita tahu penyakit kusta ni adalah penyakit yang tidak boleh dirawat lagi. So pesakit-pesakit ni pun mereka ni berasa seronok lah sebab berada di pusat kawalan yang baru. So sebelum ni diorang disisihkan oleh masyarakat sebab mempunyai penyakit yang boleh tersebar. So pihak British menyediakan satu tempat khas untuk mereka supaya diorang boleh hidup dengan lebih teratur lagi. So di pusat kawalan Sungai Buloh ni juga pihak British ada menjalankan banyak kajian dan pendidikan untuk mendapatkan penawar bagi penyakit ni. Sepertinya pendidikan terhadap antibiotik Depson. So ada di antara pesakit-pesakit yang telah dijadikan sebagai apa dia orang panggil, first try lah untuk ubat yang telah diorang jumpa tu, dan nampak seperti memberi kesan yang baik kepada pesakit-pesakit di pusat kawalan tersebut. So kita akan pergi ke isi yang keempat, iaitu kawalan terhadap imigran yang masuk ke Tanah Melayu. So British dalam majukan ekonomi, diorang terpaksa membenarkan imigran dari China, India untuk masuk ke Tanah Melayu sebagai buruh. And then bila dah terlampau ramai imigran-imigran ni berada di Tanah Melayu, so telah timbul satu masalah yang baru, iaitu masalah penularan penyakit kusta. So apa yang British buat, British telah membentuk beberapa enactment dalam menguruskan kemasukan imigran ni. So undang-undang yang telah digubal oleh pihak British berbeza di antara imigran Cina dengan imigran India. Dan British telah menekankan kepada semua majikan untuk menjaga kebajikan pekerja, di mana majikan perlu menyediakan kemudahan asas yang mencukupi, macam tempat tinggal, kemudahan kesihatan, makanan, tempat-tempat yang bersih. So
British telah menyediakan juga garis panduan untuk membawa masuk buruh. Antaranya ialah buruh yang dibawa masuk tu mestilah tiada penyakit. And then jika ada penyakit perlu ditahan di hospital, ataupun jika penyakit tersebut memang dah terlampau kronik, buruh tersebut perlu dihantar semula ke negara asal. So kalau pihak majikan tidak buat pemeriksaan kesihatan, so mereka boleh didenda lah oleh pihak British. Bagi imigran Cina pula, diorang ni tidak dibenarkan untuk berimigrasi dengan kapal selain daripada kapal British. Ni sebab British khawatir kalau kapal-kapal selain kapal British ni tiada kawalan kesihatan untuk para pendatang. So selain itu, British juga menubuhkan satu kod baru dalam enakmen undang-undang, iaitu Kod Buruh nombor 6 pada tahun 1912, dan undang-undang ini dikeluarkan oleh British untuk mendesak lagi semua bajikan supaya menjaga kebajikan dan kemudahan asas para pekerja. And then hospital juga banyak dibina di kawasan-kawasan pekerjaan, mana di kawasan estate ataupun di kawasan-kawasan lombong. Pihak British juga telah mengarahkan agensi-agensi imigran untuk membuat lawatan kesihatan, memantau tempat tinggal para pekerja dan keadaan pekerja. Jadi sebagai kesimpulan daripada pembentangan hari ini, terdapat berbagai langkah yang dilakukan oleh British dalam mengawal penyakit kusta di Tanah Melayu sebelum tahun 1941. Antaranya yang dilakukan oleh British adalah membuat penyelidikan tempat pengasihan, penubuhan pusat kawalan dan kawalan kepada imigran. Jadi kesan-kesan daripada langkah yang dilakukan oleh British ni, so penyakit kusta di Tanah Melayu ni sedikit sebanyak akhirnya berjaya dikawal, dan pesakit-pesakit pun semakin pulih. Jadi itu saja daripada kami, pembentang soalan ketiga. Jika ada soalan boleh terus ajukan di forum yang disediakan di dalam Spektrum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.